Salam Malaysia Madani, dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah memperkasa agri-commodity mendepani cabaran global. Ini merupakan sesuatu yang cukup menarik dan penting sebenarnya. Dan kalau kita imbas kembali tentang sumbangan industri agri-commodity kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, pada tahun 2023 ianya telah mencecah nilai 18.5 bilion ringgit pada tahun yang ketika itu dianggap cukup mencabar sebenarnya. Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana dengan cabaran pada tahun 2024 ini. Apakah kalau kita lihat kepada isu-isu ketidaktentuan ekonomi global, ketegangan geopolitik dan juga perubahan iklim masih akan dilihat akan memberi kesan ataupun impak kepada potensi komoditi utama negara. Ini persoalan yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita ingin merasa ataupun mengucapkan jutaan terima kasih dan juga merasa cukup gembira sebenarnya kerana kita ada tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Ya, baik. Sihat ya? Lama kita tak bersama sebenarnya, Datuk Seri. Dan masih sibuk. Betul. Dan saya cukup gembira kerana akhirnya dapat bersama dengan Datuk Seri. Baiklah, ini macam saya katakan merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan saya tahu bahawa setelah lebih 2 bulan menerajui Kementerian Perdagangan dan Komoditi, mungkin kami juga ingin memohon Datuk Seri untuk kongsikan tentang visi dan juga tumpuan utama Datuk Seri untuk kementerian ini. Silakan. Dia kementerian ini agak satu kementerian yang sangat strategik kepada negara, kerana dia memberi satu sumbangan yang sangat besar kepada negara dari segi ekonomi. Contohnya kalau kita tengok komoditi secara keseluruhan, dia menyumbang in between of 160 billion, 160 billion ke 200 billion ekspor kita. Kemudian dari segi kita punya KDNK, dia menyumbang hampir lebih 5% daripada kita punya KDNK. Sudah tentu komoditi ini dia memberi sangat penting bagi kita mendapat kita punya foreign exchange. Sebab kebanyakan daripada produk-produk yang kita ekspor, komoditi contoh macam kelapa sawit dan getah, ini adalah produk-produk yang kita jual komoditi kita ni di luar negara. Kemudian dengan nak jualan kita dengan harga US dollar, dengan kedudukan kewangan kita yang begitu exchange kita yang tidak berapa bagus sekarang ni, jadi US dollar itu kalau kita dapat bawa balik setiap kali kita ekspor, dia akan membantu untuk cushion off kita punya kedudukan ringgit yang telah terjejah sikit. Dan kalau kita lihat daripada landscape ataupun kalau kita lihat pada senario ekonomi semasa apakah Datuk Seri merasakan bila kita bercakap tentang memperkasa agri-commodity itu sendiri, ianya mungkin merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Datuk Seri dan juga rakan-rakan. Dia ada banyak isu yang bersangkut paut dalam komoditi yang kita buat, khususnya kelapa sawit. Sebab kelapa sawit ni dia banyak pandangan negatif di negara-negara barat soal kelapa sawit ni. Tetapi dalam keadaan begitu pun kita boleh mengeksport hampir 15 juta tan setahun. Dan ekspor ni sangat besar bagi kita. Dan cabaran ni saya nampak lebih kepada negative perception yang dimainkan kita terhadap kelapa sawit kita ni ialah cabaran-cabaran yang telah dibuat ataupun negative perception ni telah dibuat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Macam-macam isu dia bagi. Jadi ini saya lebih tengok daripada konteks competition, di mana kelapa sawit ni juga bersaing dengan edible oil yang lain. Contoh macam soya oil,
rapeseed oil, kemudian sunflower oil dan banyak lagi edible oil lain. Jadi kita ni merupakan pengeluar edible oil yang sangat kompetitif dari segi konteks pengeluaran. Contohnya kalau kita tengok kalau soya oil, soybean oil, dia kalau nak dapat 500 dalam 1 hektar boleh keluar minyak tu lebih kurang dalam setengah 500,000 kg. Okey. Sunflower 800,000 kg, kilogram. Kemudian kalau kita tengok rapeseed pun 800,000. Tapi kita 1 hektar kita boleh keluarkan hampir 3.6 juta metrik tan. 3.6 metrik tan. Okay. Jadi sudah tentu kita ni merupakan pesaing yang sangat hebat kepada edible oil. Jadi mereka akan gunakan macam-macam strategi. Dan di peringkat kita juga, kita mesti menyusun strategi untuk defend negative perception ini. Salah satu isu yang dimainkan ialah dari segi soal kita penebangan hutan. Ini dia akan main isu penebangan hutan. Dan kita tak boleh nafikan negara kita ni sejak kita merdeka 1957, kita memang teroka hutan kita untuk membuat tanaman. Macam-macam lah kita tanam kan. So one of it is kelapa sawit. Lepas tu kita tak lagi dah tebang hutan ni, sebab kita subscribe tu bahawa kita juga nak kena jaga environment kita, nak kena jaga kita punya biodiversity kita. Jadi sebab tu kita tak buat. Sekarang hari ni kelapa sawit ditanam dalam negara kita ni dianggarkan 5.7 juta hektar. 5.7 juta hektar. Jadi daripada sinilah kita bukan lagi nak tebang-tebang hutan ni, sebab kita kena agree bahawa the world kita mesti terlibat menjaga alam sekitar. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita menekankan bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti setiap hektar yang kita dah ada sekarang ni. Jadi contoh kalau sekarang ni kita buat 18 tan 1 hektar. Tapi kalau kita boleh tingkatkan kita punya produktiviti jadi 20, jadi kita ada penambahan 2. Dan juga itu menyebabkan kita meningkatkan pendapatan kita tanpa meluaskan tanah hutan ini atau untuk kita tebang tanah hutan untuk tambah lagi kita punya keluasan. Itu dari konteks itu kita kena jaga. Yang kedua dari segi penghasilan dia, kita juga nak kena tengok daripada 5.7 juta hektar ni, kita ada 1.5 juta daripada 5 juta ni adalah smallholders. Dia pekebun kecil. Jadi pekebun kecil ni macam mana kerajaan boleh bantu mereka? Untuk kalau mana pokok-pokok dah lama tu kita tanam semula, supaya dia punya production itu dia tidak terlalu rendah. Sekarang ni kalau smallholder ni lebih 10 tan FFB yang dikeluarkan, buah kelapa sawit 10 tan, yang paling bagus sikit 12 tan, tapi rata-rata on average about 10, 10, 12 macam tu. Tapi kalau kita tengok di peringkat ladang-ladang besar, dia begitu besar, luas, dia punya ladang dengan skill yang besar. Jadi dia boleh produce 1 hektar, kalau smallholder boleh keluarkan 10 tan buah kelapa sawit tu, dia mungkin boleh keluar 20 1 hektar. Ada yang lebih bagus sampai 28, 30 pun boleh. Jadi kita nak, kalau smallholder kita ni tak boleh bersaing pun dengan dia orang, tapi paling tidaknya untuk mereka dapat meningkatkan hasil produktiviti ini, dan dia secara tak langsung beri kebaikan kepada ekonomi kita. Selain daripada negative perception seperti apa yang Datuk Seri sebutlah, yang juga merupakan satu cabaran sebenarnya, tetapi saya juga tertarik hati dengan kenyataan yang Datuk Seri keluar baru-baru ini, yang melihat secara serius tentang kekurangan pekerja-pekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mengatasi masalah ini sebenarnya? Bukan, kelapa sawit ni lebih unik sikit. Dia selepas berpuluh-puluh tahun kita terlibat dalam industri kelapa sawit ini, kita telah banyak buat mechanization. Mechanization tu maksudnya ialah banyak kerja-kerja ni kita gunakan mesin, tetapi ada satu benda yang kita tak boleh guna mesin, iaitu untuk petik buah tu. Petik buah tu tak boleh. Jadi ini yang kita ada masalah. Sebab tu dulu masa COVID dulu, bila pekerja asing tu tak ada nak petik buah tu, yang lain tu kita boleh buat pakai mesin pick up buah yang dah jatuh, masuk dalam
tu nak pergi transport kepada kita punya kilang, semua kita boleh buat. Tapi bila masa COVID dulu, pekerja tak ada. Bila pekerja tak ada, nak menoreh, nak bawa turun buah tu, kita kehilangan 20-30 bilion. Wow. Dia punya nilai. Macam hari ni, tadi saya ada jawab di dalam parlimen, 40,000 kekurangan pekerja. Jadi 40,000 kekurangan pekerja ni sebenarnya kalau kita translate into nilai buah yang kita boleh toreh tapi kita tak boleh turun on time, lebih kurang 7.9 bilion. Itu saya ambil lebih kurang 1 tan ya satu hari, kali dengan 260 hari, kali dengan 40,000 pekerja, that is the value yang kita kehilangan. Jadi pekerja, kita understand, kita punya negara ni, kita dah employ pekerja asing terlalu banyak sangat. Sampai 2 juta lebih yang hari ni. Itu yang legal lah. Yang illegal saya pun tak boleh kira ya. Tapi yang illegal about 2.8 million. So diorang tengah buat calibration sekarang ni. Masalah dia yang kita bawa ni adalah daripada manufacturing sector, hotel, service sector, tapi peladangan tak ada. So jadi sekarang ni bila you bawa daripada luar datang untuk kerja dalam manufacturing dan juga service sector, lepas tu tak ada kerja. Bila tak ada kerja, kita nak bawa dia pergi ladang, dia tak nak. Jadi sekarang ni kerajaan tak bagi lagi dah bawa pekerja asing ni, kena gunakan apa yang ada di sini. Jadi kita dalam proses lah. Jadi pekerja-pekerja ni yang mana nak ambil, kita bawa, tak ada kita hantar dia balik. Yang kita ambil daripada negara asal, kita pastikan kita bawa mereka yang pada masa kita interview tu, dia dah tahu dia kerja ladang. Kita akan tunjuk ladang tu macam mana. Lepas tu kat mana dia akan tinggal dalam ladang. Kita kena jaga dia punya living condition ni. Betul. Kalau tidak, dia akan jadi isu. Isu makna kita ni terlibat dalam buruh paksa atau forced labour, pasal living condition kita tak betul. Kan kita letak dia macam tempat bukan manusia boleh tinggal kan. Lebih kurang macam tu. Kita kena jaga standard kita ni. Kalau tidak, ini semua akan memberi kesan kepada permintaan kelapa sawit yang datang daripada Malaysia. Baru-baru ini pun saya tertarik hati sebenarnya Tok Sri apabila ada pihak ataupun ada Sri sendiri mention bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana proses untuk mengutip buah sawit ataupun kelapa sawit itu dilakukan secara robotik. Apakah tu satu possibility yang mungkin boleh difikirkan? Banyak orang come out ada idea pasal robotik ni. Yang masa datang pergi terbang, pergi potong atas tu. Dia at this moment, saya tak jumpa lagi teknologi yang boleh buat benda tu. Tapi kalau setakat nak buat, pegang, ambil untuk test, pilot test boleh lah. By the time kalau kita tengok orang biasa buat, dia dah sampai 5-6 pokok, dia tu baru nak selesai satu pokok. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, in transition, kita nak tengok. Sekarang ni kalau kita cari untuk orang meraihkan buah tu, buat turun buah tu, mungkin kita juga boleh wujudkan TVET course kepada lokal, pada pelajar-pelajar kita yang dah habis sekolah tapi dia tak pergi masuk universiti dan dia tak nak belajar, dia nak start kerja, kita nak bawa dia masuk dalam TVET untuk train dia macam mana nak belajar petik buah. Sebab orang Indonesia, Bangladesh, dia boleh buat kan, badan pun bukan besar sangat kan, tapi it's a skill Jadi kita sebab tu cakap jangan panggil peraih buah, kita panggil professional harvester. Kita kena nama tu nak kena betul. Professional harvester. Kan? Jadi kita train masuk dalam tu, lepas tu pergi kat ladang practical training. Kan? And then dia boleh dapat gaji sampai 3,000 lebih. Kan? So, dan kalau dia gaji boleh 4,000 boleh. Kan? Jadi kita kena mula benda ni is not easy. Tapi kalau forever kita bergantung kepada pekerja asing, satu hari nanti apabila pekerja asing tak mau datang dalam negara kita, siapa nak pergi petik 5.7 juta hektar ni? Kan? Itu yang kita nak kena jaga. Yang benda-benda lain macam nak buat baja, nak pembajaan, nak bersihkan kawasan, itu tak ada masalah. Mesin ada banyak boleh buat. Kan? Apa tu nak tengok, nak pakai drone nak tengok kita punya pokok ni sama ada nutrition dia cukup atau tidak, itu tak ada masalah. Tapi nak naik jadi macam Iron Man nak pergi potong, belum ada lagi teknologi lah. Konsep betul bagus, tapi masalah nak siapa nak boleh buat. Kalau dia boleh buat pun satu pokok tu dia nak buat mungkin dia ambil masa setengah jam. Malah orang lain buat pukul 5 minit dah turun, dia pergi tempat lain dah. Kan? Dia nak kena strike the balance. Ini bukan cerita benda-benda yang senang nak petik ni. Sekali keluar 1 tan 2 tan.
Okey, kita tinggalkan dulu berkaitan dengan isu itu. Saya juga nak dapat komen dan juga pandangan Datuk Seri lah. Ini tentang kemampanan pembangunan industri agri commodity apabila skim yang diperkenalkan sebagai skim pensejalan Malaysian Sustainable Palm Oil ataupun MSPO ini diperkenalkan. Jadi mungkin dapat komen daripada MSPO ni negara perkenalkan ini certification ini. Inilah kita nak salah satu daripada strategi kita untuk melawan tuduhan-tuduhan negatif yang dibuat oleh negara-negara barat. Ya, negara Eropah ni dia very particular on kita punya hutan. Jadi MSPO ni sebahagian daripada prasyarat untuk kita certify ni adalah ladang-ladang kita ini bukanlah ladang-ladang yang dibuka dengan penebangan hutan yang baru. Di Eropah sekarang ni atau dipanggil UDR, European Union Deforestation Regulation. Dia tidak akan beli minyak kelapa sawit ini kalau ladang kelapa sawit itu dibuka selepas 2020. Maknanya kalau ditebang hutan lepas 2020, dia tidak akan mau beli benda itu. Dia cuma allow 2020, sebelum 2020 kalau kita dah tebang dan kita guna untuk tanam kelapa sawit ini atau mana-mana agriculture, dia cakap okey. Anything that buat lepas 2020 dia tak mau terima. Jadi ini salah satu daripada certification yang kita akan buat. Kita mengesahkan bahawa ladang yang kita tanam ni sebelum 2020. Penebangan hutan tu sebelum 2020. Dan kita tidak boleh penebangan hutan lagi. Itu dia punya part requirement. New deforestation berlaku. Satu. Nombor dua, dia juga akan pastikan banyak isu-isu yang bersangkut paut mengenai labor atau buruh. Kan? Jadi macam mana kita handle buruh ni? Adakah kita ni mengenakan dia sebagai kategori buruh paksa? Dia akan certify kan? Ya. Lepas tu dia nak tengok kita punya living condition. Macam mana tempat yang kita letak pekerja-pekerja kita ni. Kan? Bersesuaian tak sebagai seorang manusia tinggal. Itu semua dia nak akan kita certify. Dan banyak proses yang dibuat. Kemudian apabila kita bawa buah kita pergi ke kilang, dia nak tengok ada traceability tak? Boleh trace tak? Trace tak? Okey, buah ni diproses, datang daripada ladang mana? Dia kena ada traceability tu. Jadi semua ni very comprehensive. Sebab tu dengan ini saja yang kita boleh yakinkan bahawa kelapa sawit Malaysia ini adalah kelapa sawit yang sustainable. Yang kita mengambil kira semua aspek dari segi peladangan ini untuk kita pastikan bahawa produk-produk yang keluar daripada kelapa sawit ini boleh pergi ke mana-mana negara. Amerika pun boleh, European pun boleh, India, China dia memang dah one of the major buyer kan. So ini yang kita nak pastikan bahawa certification ni adalah salah satu daripada strategi untuk kita melawan negatif perception yang dikeluarkan. Satu soalan sebelum kita berehat buat seketika nanti, Datuk Seri, macam mana dengan negara Indonesia yang juga merupakan pengeluar kelapa sawit yang terbesar sebenarnya? Apakah mereka juga menghadapi masalah yang sama? Mereka pun dapat mengalami masalah. Kalau kita tengok Indonesia pada 2010 tahun sebelum, kita keluar 19.5 juta metrik tan kelapa sawit. Mereka keluar 26.5 juta kelapa sawit. 10 tahun selepas itu, kita keluar 18.5 juta. Dia keluar 46.5 juta. Dia memang terbesar nombor satu. Kita nombor dua. Tapi the gap between number one and number two tu berbeza sangat besar. Jadi kalau kita tak jaga kita punya kelapa sawit ini seperti mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan dunia, jadi nanti mungkin kita tak boleh lawan dengan Indonesia. Because Indonesia punya kelapa sawit always cheaper by $100. Murah. Dia pasal dia ada volume yang besar. Dan dia guna kelapa sawit ni 50% daripada apa yang dia keluar tu dia guna untuk biodiesel. Biodiesel dia tu sekarang dah B35. Dia nak pergi B40. Kita baru B10. Okey, Datuk Seri, kita akan berehat dulu buat seketika. Datuk Seri boleh nikmati minuman yang kita sediakan dulu untuk membasahi tekak. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program Rang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya lah di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang memperkasa agri-commodity mendepani cabaran global, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, iaitu Menteri Perdagangan dan Komoditi. Baik, saya juga nak mendapat komen daripada Datuk Seri. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai agri-commodity, dasar agri-commodity negara ataupun DAKN 2030. Apakah inisiatif kerajaan sebenarnya ke arah ini? So, inisiatif kerajaan ini dia sebenarnya bersesuaian juga dengan strategi yang kita nak letakkan, bahawa kita nak bahawa dalam kita memproses kita punya komoditi ini, kita tidak boleh lari daripada kita menjaga soal-soal alam sekitar. Kemudian bagaimana kita meningkatkan produktiviti kita. Kemudian bagaimana kita menjaga kehendak human rights dari segi labor, pengurusan labor, dan kemudian kita tengok bagaimana kita nak menambahkan komoditi kita ini, bukan hanya kita pergi ekspor, tetapi kita proses dia mewujudkan banyak rantaian value added. Kita terlibat daripada upstream, midstream dan downstream. Ini secara keseluruhannya ialah merupakan dasar kita. Kita nak pastikan bahawa semua komoditi kita ni sustainable. Jadi contoh, saya bagi contoh macam getah. Dulu getah, kita pengeluar getah natural rubber, getah asli yang utama dalam dunia. Tapi pasal kita tak jaga, akhirnya sekarang ni kita import pula getah asli. Sebab industri kita memerlukan banyak getah asli. Macam kita buat rubber glove, kita pengeksport rubber glove yang terbesar contoh kan. Jadi kita terpaksa ambil pergi import daripada negara luar untuk supply kepada industri kita. Sedangkan kita ada banyak ladang-ladang getah yang kita cukup untuk supply kepada industri. Contoh, kita ada 420,000 hektar ladang getah, pokok ada tapi tak ada orang nak toreh. Jadi kita nak pastikan dasar-dasar komoditi negara ini bukan saja bagus dalam buku, tapi kita nak macam mana kita nak execute. Sebab tu bila saya masuk dalam kementerian ni, saya tak tukar dasar ni. Kita follow dasar yang dah ada dalam buku ni. Tak payah nak cerita lagi. Sekarang the next one is to execute. Macam mana kita nak execute, baik kelapa sawit ke getah ke apa ke, kita nak execute supaya execution kita ini sementara kita menumpukan ekspor, kita juga nak buat downstream supaya akhirnya downstream ni juga pergi ke ekspor, tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Dan walaupun ada fluctuation atau perubahan harga komoditi tersebut, dia tidak menjejaskan keuntungan kita kerana kita bawa sampai kepada finish product. Tapi satu persoalan yang penting juga di sini, barangkali Datuk Seri, untuk mencapai hasrat seperti apa yang Datuk Seri idamkan itu, sebenarnya memerlukan apa yang dipanggil sebagai proses R&D dan juga teknologi. Jadi apakah kementerian sebenarnya bersedia untuk menghadapi situasi ini? Research and development ini sebahagian daripada strategi dalam dasar tersebut. Kita kena teruskan buat R&D. Kerana R&D ini penting. Saya bagi contoh kenapa saya cakap R&D ini penting. Kerana dalam kita menanam kita punya komoditi ni, kita akan berdepan dengan banyak isu. Salah satu daripada isu adalah penyakit-penyakit yang akan wujud dalam setiap komoditi kita. Contoh dulu, getah ni macam-macam penyakit. Tapi kerana ada R&D, over time kita overcome masalah. Begitu kelapa sawit, macam-macam isu yang menyebabkan sakit pokok ni. Tapi dengan R&D yang kita ada ni, kita dapat overcome pokok-pokok ni sehingga kita menjadi pengeluar kedua terbesar dunia. Dan bagi contoh, dulu pernah kita keluar koko, kita produce koko dulu 225,000 metric ton setahun. Tapi sekarang kita produce 500. Sebab waktu dulu macam-macam penyakit, tapi kita tak cukup R&D nak dapatkan formula ataupun nak untuk dapatkan bagaimana kita nak mengelakkan penyakit tu. Akhirnya dia orang tak boleh untung, tukar kepada kelapa sawit. Jadi over the period of time kita tak sustainable. Jadi going forward, yang itu kita nak buat. Itu satu. R&D ni juga untuk kita buat dapat teknologi. Macam mana teknologi untuk buat mechanization. Perkara-perkara yang kita boleh buat untuk kita mechanize. Kerja-kerja yang dibuat oleh pekerja. Jadi kalau banyak mesin boleh buat, yang tak payah pakai buruh, jadi kuranglah kita bawa orang workers.
Sebab tu hari ni kalau kita tengok ratio pekerja, kalau kita ada 8 hektar, satu pekerja untuk kelapa sawit. Okey. Kalau di getah lebih kurang dalam 5-6 hektar, satu pekerja. Lebih kurang macam tu. Jadi dia punya ratio lah. Okey, sesuatu yang juga menarik untuk mendapat komen daripada Datuk Seri ialah berkaitan dengan tak boleh kita nafikan tentang semangat yang begitu tinggi yang ada kepada Datuk Seri sendiri dan kebolehan yang ada kepada Datuk Seri sendiri berlandaskan daripada pengalaman sebelum ini. Tetapi ada juga yang menyangkakan bahawa ianya merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Datuk Seri apabila dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Dan antara pembaharuan, banyak pembaharuan yang ingin Datuk Seri lakukan, saya percaya seperti apa yang Datuk Seri sebut. Apa lagi yang Datuk Seri cita-citakan bila kita bercakap tentang pembaharuan dalam agri komoditi ini sendiri? Saya nak tengok bahawa setiap ladang kelapa sawit kita, contoh mestilah ladang yang bertaraf dunia dari segi kita mentadbir. Okay. Iaitu bertaraf dunia ni ikut dalam kita punya konteks. Kita punya certification tadi adalah merupakan salah satu daripada strategi. Kita nak semua kena comply. Ya, satu. Nombor dua, bagaimana kita tengok orang kalau be proud tu kerja kat ladang. Kita kena tukar ni. Tak boleh lagi tengok kerja ladang ni satu benda yang dia orang panggil tak cool lah. Tak cool, tak boleh. Kita nak tengok kerja ladang ni adalah satu sumber pendapatan dan juga satu pekerjaan yang boleh turn you sebagai entrepreneur. Boleh jadi entrepreneur. Kan? Macam mana you nak buat benda? Yang itu kita nak tengok. Maknanya ni mesti ada keuntungan. Mesti ada value added. Tak boleh dapat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Kita nak yang steady, sustainable. Ya? Dan of course, nombor 3 saya nak tengok semua produk-produk yang kita buat, kita gunakan produk asas komoditi kita ni, dia bukan saja dieksport secara pukal ataupun secara raw ataupun not process. Kita nak kalau boleh biar ada semua kita punya komoditi ni dia orang akan beli kerana finish product. Kita terlibat dalam upstream, midstream dan downstream. Ni the big picture ni kita nak execute ni ambil jangka masa yang panjang. Kerana dia memerlukan pelaburan yang besar. Jadi pelaburan ni kerajaan tak melabur, kita nak investor melabur. Jadi bila investor nak datang, dia mesti ada confidence dengan negara kita. Kan? Political stability kita kena steady. Kemudian kita punya supply of kita punya feedstock atau raw material mesti ada. Kan? Kalau tidak, dia boleh pergi mana-mana. Dia boleh pergi ke Indonesia. Bukan Indonesia pun bigger than us dari segi kelapa sawit contoh. Macam banyak benda lah. Dari segi kita punya kilang penapisan, refinery, kita punya oleochemical plant, ada banyak produk-produk ni. Kelapa sawit ni is a very fantastic commodity. Sebab you kalau ubat gigi pun ada. You know, hair cream, lipstick. Ini tak cerita barang-barang makan lah. Dulu timbul satu persoalan yang menarik juga tu, yang bila kita sebut tentang kekurangan pekerja-pekerja terutamanya dalam ladang kelapa sawit lah khususnya. Saya terfikir jugalah pernah dinyatakan berkali-kali sebenarnya tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan sebenarnya untuk menarik minat anak-anak muda kita untuk terlibat dan untuk bekerja di ladang-ladang kelapa sawit ini. Macam Datuk Seri katalah, mungkin mereka menganggap bekerja di ladang-ladang itu sebagai satu pekerjaan yang low standard lah, dalam bahasa yang mudah. Jadi apa yang kementerian boleh fikirkan dalam usaha untuk mengubah persepsi, mengubah mentaliti mereka? Sebenarnya kalau kita tengok banyak anak-anak muda ni dilahirkan, sebahagian besar daripada mereka yang duduk di kampung-kampung, dia lahir dalam keluarga yang juga peneroka. Kita ada lebih kurang 440,000 peneroka kelapa sawit ni. Kan? Dan 1.5 juta hektar. Dan itulah pendapatan keluarga mereka yang menampung anak-anak mereka ni daripada kecil sampai besar. Yang most of them yang berjaya keluar daripada universiti dan menjadi pengurus-pengurus besar di ladang-ladang besar. Kan? Padahal parent dia start only 3-4 hektar je. Tapi sekarang dia manage ribu hektar. Kan? Jadi inilah pengalaman dia dapat hasil daripada itu. Jadi apa kita nak tekankan, let's look at these smallholders ni bukan sebagai smallholders.
Dia kalau setakat kita buat kelapa sawit 3-4 hektar ni memang tak ada economic value. Tapi kalau kita boleh gabungkan mereka ni menjadi satu skill yang besar, katakan 10,000 hektar, dan dikuasai oleh semua pekebun-pekebun kecil yang ada tanah masing-masing, kita gabungkan dan kita run macam estate besar. Jadi bila run estate besar, jadi yield dia akan bertambah. Income dia, kalau dia biasa dapat RM2,000, RM3,000, dia boleh double. Kalau dia dapat RM1,500, RM2,000 on dia punya own, dia boleh jadi dapat double. Pasal pendapatan meningkat double dengan kita manage. Dan itu satu. Nombor dua, kalau smallholder hari ni dia nak beli seed, nak tanam semula, nak beli seed, tak ada siapa nak tolong tengok dia, tengok seed mana yang dia beli, benih apa yang dia nak beli ni. Kita ada banyak new technology now, benih-benih yang memang akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau you salah beli benih, tak ada orang nak advise you, jadi habis satu. Nombor dua, kalau dapat benih yang bagus, kemudian kita nak tengok pula pengurusan ladang itu. Dia mesti ada dia punya agriculture standard, kan? Lepas tu sebahagian daripada itu pula nak kena bagi baja. Dan baja ni pula bukan boleh beli sebarang baja. Pasal baja ni kalau kita salah beri, kita sebenarnya tak ada apa nutrition dalam baja ni. Jadi kita kena pastikan kalau kita ladang besar, jadi kita akan ada orang akan melihat kualiti baja yang kita beli. Kadang-kadang kita beli tanah ya, tak kita ingat baja. Sebab tu ini banyak kadang-kadang pekebun-pekebun kecil ni pendapatan mereka terjejas kerana pertama benih salah, nombor dua baja orang tipu, tak betul, kan. Kalau yang organize tu mungkinlah ada Felda, Rizda, Fekra boleh tengok, kan. Tapi still saya rasa kalau kita tengok syarikat besar-besar ni, dia mengeluarkan dia punya hasil kelapa sawit tu dalam bentuk yang begitu tinggi. Dan kalau bandingkan 1 hektar boleh sampai 28 metrik tan 1 hektar, sedangkan pekebun kecil cuma 10. Kerana dia buat banyak benda-benda ni. Satu, seed yang betul. Lepas tu pengurusan ladang yang betul, ya, standard yang bagus. Baja-baja mereka juga adalah baja-baja yang bersesuaian dengan pokok tu punya kehendak, nutrition value yang ada dalam pokok, dan mana kekurangan dia buat. Kemudian nombor 4, dia ada pekerja-pekerja yang cukup untuk meraih buah ni. Dia complete ni. Jadi akhirnya value yang diorang create ni berbilion-bilion, 1.5 juta hektar. Kalau kita manage secara kecil-kecilan, mungkinlah kita dapat 2,000, 3,000. Tapi kalau kita kumpul dia sekali, hasil dia kan mencapai bilion. Profit boleh bilion-bilion. Jadi kalau bilion-bilion, kalau kita ada portion kita, saham kita dalam tu, our income can be 3 kali, 4 kali ganda. Kan? Dan kita boleh buah tak boleh keluar, tak payah keluar dalam kawasan. Sebab pasal dia ada saiz, boleh buat kilang sendiri. Saya cukup tertarik hati dengan apa yang Datuk Seri sebut, vision yang ada kepada Datuk Seri sendiri. Tetapi saya percaya bahawa bila kita bercakap tentang industri komoditi itu sendiri, mungkin ianya tidak semudah seperti apa yang ingin dilaksanakan sebenarnya. Jadi mungkin apa antara isu yang dianggap sebagai cabaran, dan pada masa yang sama juga mungkin seolah-olah menjadi penghalang kepada apa yang ingin Datuk Seri capai itu sebenarnya? Dia pertama soal tanah lah, ya. Kadang-kadang smallholders ni dia dah own tanah 30 tahun, 40 tahun. Jadi bila pokok dah tua, nak tanam semula contoh, bila nak tanam semula ni, jadi kerajaan pun ada kekangan, tak boleh bagi macam dulu. Kita pun tak ada banyak. Baru ni pun bahasa bajet pun dapat lebih kurang dalam 100 juta. Itu pun setengah ke dia punya pinjam, setengah kena grant. Jadi tak banyak kita boleh buat. Jadi saya lebih tengok macam mana kita boleh bawa pemain-pemain industri yang besar-besar ni untuk datang melihat tanah dia tak payah beli, cuma dia nak kena pakat-pakat dengan all these smallholders ni, supaya kita dapat merealisasikan vision ini tanpa melibatkan banyak sangat duit kerajaan. Sebab dulu boleh, sekarang ni kerajaan pun banyak masalah dari segi banyak benda nak buat. Jadi I don't think dia boleh spend so much money untuk bagi buat penanaman semula ni dengan begitu banyak dalam masa setahun. Jadi dia boleh bagilah 100 juta, tapi 100 juta ni boleh buat dalam
dalam 5-6 ribu hektar saja untuk penanaman semula, tapi kita ada 1.5 juta hektar, dan about 10-15% is due for replanting. So yang ini adalah isu yang akan menjejaskan pendapatan smallholder. Yang kedua, in between of that, kadang-kadang dia orang jual buah dia ya ke kilang, dia dapat lambat. Jadi bila dapat lambat, dia pergi jual kepada orang tengah. Jadi orang tengah ni pula dia pasal dia bagi duit cepat, jadi dia diskaun lah. Yield pun dia diskaun, macam-macam dia diskaun. So ini juga menyebabkan pendapatan dia terjejas. Jadi isu-isu ni banyak kena kesusahan. Dia bukan melibat saja kementerian, dia melibatkan juga pemain-pemain industri, kan, Felda, Fekra, Rizda, dia orang pun mesti kuat, dia orang pun mesti kukuh. Kalau dia orang kukuh dan kuat, jadi semua border ni boleh bergantung kepada mereka. Tapi kalau mereka dia orang pun dah tak kuat, sama ada syarikat-syarikat mereka pun rugi dulu. Jadi susah. Dulu kalau dia fokus saja buat kelapa sawit atau buat getah, jadi mana-mana smallholder punya hasil ni dia boleh datang beli immediate, kan? Tapi kalau dia pun dah jadi masalah, macam mana? Jadi kena revamp the whole industry. Kementerian ni kita tak ada agensi tu, kita cuma facilitator. Kita buat dasar, buat policy, dan macam mana kita nak kembangkan benda itu, dan kalau ada masalah industry player, kita bawa, kita olah dan kita present kepada kerajaan. Contoh macam tidak cukup pekerja, kita tahu industri ada problem, kerajaan dah tutup, tak boleh ambil pekerja, tapi nak cari orang tak ada, nak petik buah ni. So yang kita nak cari lokal boleh, tapi nak kena training. Training nak kena buat ambil masa, kan? Jadi in between macam mana? Hanya itu kita akan jumpa. Saya jumpalah macam Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri. Kita bincang dia, kalau yang mana tak ada kerja kat tu, dia mungkin kita boleh offer kepada syarikat untuk masuk ladang. Tapi kalau dia tak nak, suruh dia balik lah. Okey. Kadang-kadang orang ni mau milih ke? Okey, Datuk Seri, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa tak panjang lagi, tapi insyaAllah mungkin akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, iaitu Menteri Perdagangan dan Komoditi. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang memperkasa agri-komoditi mendepani cabaran global. Rehat berkali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, iaitu Menteri Perdagangan dan Komoditi. Baik, Datuk Seri, satu lagi perkara yang ingin saya dapatkan komen dan juga pandangan daripada Datuk Seri adalah berkaitan dengan isu peraturan produk bebas penebangan hutan ataupun EUDR ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan? So EUDR ni ialah satu dia panggil regulation yang dibuat oleh negara-negara Eropah. Dia dapat 27 negara Eropah di dalam satu kesatuan itu. Dia buat satu peraturan di mana dia mengatakan, dia punya nama ni EUDR, itu European Union Deforestation Regulation. Dia tidak mahu mana-mana produk yang sampai ke 27 negara Eropah ni adalah hasil daripada penebangan hutan. Macam sebab dia orang ni dah tebang dia punya hutan dah lama. Dia dah tak ada hutan. Jadi sekarang ni dia nak ambil hutan kita, suruh jaga hutan kita. Tapi dia orang dah develop country, dia dah habiskan hutan dia. So sekarang ni bila dia tengok hutan dah tak ada, jadi global warming semua ni akan menjejaskan climate change dan sebagainya. Jadi dia impose lah kepada negara-negara macam kita, kan? Tapi kita pun bersetuju bahawa kita tak boleh pergi tebang hutan di sewenang-wenangnya, pasal dia akan menjejaskan biodiversity kita, kan? So jadi kita masih ada 54% hutan daripada tanah-tanah kita ada ni, 54%. Ya. So yang lain tu kita tebang dululah. Masa kita mula merdeka, sikit-sikit kita tebang kerana apa? Pertama, kita tebang kerana nak buat rumah. Kemudian kita bersihkan tu kerana nak buat bandar. Ketiga, kita tebang kerana kita nak buat tanaman. Keempat, kita macam-macam lah kita buat, ya. Akhirnya, kalau semua orang tebang hutan, and then semua dah tak ada hutan, kan? Jadi apa jadi negara? Dunia pun nak jadi, kan? Jadi kita main peranan kita one of the signatory to that. Kita agree
kita akan protect kita punya hutan. Kita akan pastikan bahawa hutan-hutan kita ni tak terjejas. Kerana apabila hutan terjejas, semua kehidupan binatang-binatang yang dalam kita punya konsep of biodiversity ni semua akan hilang, akan pupus. Jadi kita pun setuju. Jadi apa yang kita buat, apa yang mereka buat, dia memperkenalkan undang-undang ini, di mana kalau siapa-siapa ekspor barang ke negara Eropah, 27 negara ni, kalau dia lah hasil daripada penerbangan hutan, dia tak bagi masuk. Dia tak boleh beli. So kalau kelapa sawit kita buat, datang hasil daripada penerbangan hutan, lepas tu kita tanam kelapa sawit, kita ekspor, dia jaga dia tak boleh beli. Dia ban, tak boleh beli. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Tempat kita dah ada 5.7 juta hektar ni, dia cakap okey, kalau yang itu sebelum 2020, alright. Lepas tak boleh. Jadi kita tak nak benda. Jadi untuk pastikan bahawa produk tu semua memenuhi syarat-syarat itu, maka kita punya certification tadi tu sangat penting. Kerana certification kita ni boleh mengukur traceability produk tersebut. Bila datang dia buat audit, dia nak check produk ni datang daripada ladang mana, ladang ni bila dia buka, semua dia dah tahu. Jadi dia boleh beli. Jadi untungnya ialah pasal di negara-negara barat ni, dia mempunyai produk-produk yang brand dia besar, jadi kuat. Jadi bila dia pakai minyak kelapa sawit kita ni, saya tak langsung, kita punya demand untuk kelapa sawit pun meningkat. Pasal kelapa sawit ni macam-macam. Kan you tengok, produk-produk macam ubat gigi, lipstick, personal care, detergent, all that semua brand. Dia orang jual the whole world, dunia. Dia punya ingredient part of it is actually also kelapa sawit. Kan? Jadi itu satu. Dan kedua, dia nak macam mana dia nak dia punya traceability tu, dia tak ragu-ragu bahawa kita tak menebang hutan untuk buat benda ni. Yang mana kita dah buat dulu, okey, no problem. Jadi ini banyak benda yang nak buat. Tapi negara kita ni, saya ingat kita tak buat engagement yang regular, ataupun kita mungkin buat engagement dengan trader. Kita tak buat engagement dengan manufacturer. So jadi kita selalu kalau pergi overseas ni, kita pergi mana-mana seminar antarabangsa atau exhibition, convention, kita kena pergi jumpa dengan buyer, pembeli tu, bukan trader. Trader ni dia tak peduli. I beli you punya kelapa sawit, I untung $50. Kalau I beli kat negara lagi satu, I untung 100, I beli kat sana. Yang syarat-syarat dia tak kisah. Tapi pembeli ni, kalau kita boleh demonstrate kat dia bahawa kelapa sawit yang datang daripada Malaysia ni, ini cara kita buat, macam mana kita jaga pekerja, macam mana kita jaga kita punya biodiversity in terms of deforestation, macam-macam itu. Jadi dia tertarik. Nanti bila dia order kelapa sawit dekat trader, dia cakap I want kelapa sawit from Malaysia. That brand tu kita nak clear. Kalau tidak, kelapa sawit from mana-mana negara dengan kelapa sawit kita sama, tak ada beza. Tapi beza dia ialah kerana Malaysia punya kelapa sawit ni dia adalah satu kelapa sawit yang dihasilkan dalam sistem yang sangat mampan, sustainability kita tinggi, dan kita menjaga semua perkara-perkara yang melibatkan alam sekitar. Menarik. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Ini terhadap potensi komoditi baru, bukan tradisional, untuk diterokai. Apa yang Datuk Seri terfikirkan berkaitan dengan isu ini? Dia banyak komoditi dia, macam durian can be a komoditi also. Betul. Durian kan, harga pun naik turun bila oversupply kan. Durian lagi apa? Nenas. Kalau betul-betul nah, tapi masalah dia benda-benda macam ni, you kena ada scale lah. You tak boleh buat small holding. Kalau you buat small holders kecil-kecil ni, dia tak ada economic scale tu, susah. Kan? Jadi kita nak kena yang besar. Sebab tu kadang-kadang ladang-ladang durian yang besar-besar ni, dia sangat menguntungkan. Tapi kalau kecil-kecil ni kita guna untuk makan ni lah. Kan? Lagi satu ada komoditi ni juga. Dia masuk, dia ada dua. Dia banyak orang confuse ni. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ni juga handle komoditi. Tapi komoditi yang digunakan ni lebih kepada berbentuk komoditi yang tidak ditanam di negara kita. Contoh, tepung, gandum. Gandum tak ada, kita import 100%. Gula, kita import 100%.
jagung kita import, untuk bagi makanan ayam kita import, soya bean kita import, itu komoditi juga, tapi kita import. Dan beras, padi kita tanam 60% ya, 60%, 62-63% lagi kita import. Kita import, jadi kita tak sustainable when come komoditi pemakanan tu. Jadi yang itu different strategi. Ya. Beras mungkin kalau kita boleh tumpukan dari segi kita punya pengurusan sawah kita tu, dia mungkin boleh meningkatkan kita punya hasil beras sehingga boleh menyebabkan kita tak payah import, sebab kita nak meningkatkan hasil. Contoh di Tanjung Karang bersama kan, di Kuala Selangor contohnya, padi dia orang boleh keluar sampai 6-7 tan, 8 tan 1 hektar. Mungkin kita punya sawah padi di utara mungkin 4 tan. Jadi beza 2 tan tu, kalau ada 800,000 hektar, kita dah ada penambahan 1.6 juta metric ton of padi, dan transit ke 1 juta lebih beras. Cukup lah. Kita pakai lebih kurang 2.2 juta je. Sekarang ni baru 60%. Jadi banyak benda-benda yang menyebabkan. Dan some of the commodity ni memang tak boleh kita buat kat sini. Kita tak ada tanah. Tapi kita boleh reverse investment. Pergi invest kat sana, kita block. Macam kita nak pakai gula, kata 2 juta tan 1 tahun. Kita melabur, kita block dulu kan. Tapi dia akan bagi kita preference pasal kita shareholders of that commodity. Something like, but itu in future lah. But at this moment kerajaan pun tak berapa ada kedudukan kewangan yang boleh menampung. Dengan hutang pun dah banyak. Jadi kita kena adjust lah. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk Seri. Tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi masa yang diperuntukkan kepada kita. Jadi dalam masa 3 minit ini, apa lagi yang ingin Datuk Seri sampaikan kepada penonton-penonton kita, terutamanya lah mereka yang mungkin terlibat dalam agri commodity ini, dalam industri komoditi secara keseluruhannya. Silakan. Saya merasakan bahawa setiap daripada komoditi yang ada dalam kementerian ini, dia adalah merupakan salah satu daripada sumber pendapatan. Bukan saja sumber pendapatan kepada negara, tapi dia juga merupakan sumber pendapatan kepada rakyat. Sama ada pendapatan rakyat tu datang daripada pekerjaan yang kita sediakan, hampir 1 juta pekerjaan, ataupun dari segi hasil-hasil yang kita raih daripada tanah-tanah yang kita ada untuk mendapatkan hasil kepada kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya juga boleh membuatkan kita boleh melahirkan ramai usahawan dalam industri agro komoditi ini. Usahawan tu boleh dilahirkan dari peringkat huluan dan midstream dan juga hiliran. Jadi banyak peluang, tapi sama ada kita nak rajin ke tak rajin ni lah, kan. Macam saya bagi contoh tadi kan, 420,000 hektar kelapa ladang getah yang tak ditoreh, pokok ada, nilai dia 2.3 bilion. Kalau dapat getah tu 2.3 bilion dan kita proses jadi rubber product, dia punya value boleh meningkat jadi 8 bilion. Jadi inilah yang saya nampak, kalau kita boleh susun atur dan jangka masa panjang. Saya tak suka nak tukar-tukar polisi. Polisi itu dah betul, sekarang ni execution. Kena buat execution. Dan nak buat execution is not easy. Dia banyak melibatkan kementerian lain, banyak melibatkan dasar polisi yang tidak tak selari dengan apa yang diperlukan oleh industri komoditi ini. Jadi itu kita kena engagement lah. Kena buat engagement. Macam kerajaan cakap no foreign workers, tapi kita nak foreign worker. Macam mana kita nak adjust? Macam mana kita nak justify? Kalau tidak, industri tak boleh berkembang. Okey, yalah, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebenarnya kepada yang berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Perdagangan dan Komoditi, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan yang berhormat Datuk Seri, tapi seperti biasalah Datuk Seri masa sentiasa mencemburui kita sebenarnya. Tapi yalah, dalam hati kecil saya mengharapkan sesuatu sebenarnya, bahawa mungkin di masa-masa yang mendatang ini Datuk Seri akan sudi lagi untuk
untuk datang bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan kepada anda, banyak sebenarnya persoalan yang telah pun diberi pencerahan oleh Yang Berhormat Datuk Seri, dan saya percaya dengan visi, dengan credibility, semangat dan juga ialah kesungguhan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, segala apa yang ingin dicapai itu insya-Allah mungkin akan menjadi kenyataan dan ianya bukan merupakan satu impian semata-mata. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati sebenarnya, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.